Hai, saya Rimsha. Topik saya pada hari ini ialah Digital Certificate. Definisi Digital Certificate. Sijil digital ialah fail elektronik yang diikat pada pasangan kunci kriptografi dan mengesahkan identiti tanpa web, individu, organisasi, pengguna, peranti atau pelayan. Ia juga dikenali sebagai sijil kunci awam atau identiti sijil. Sijil mengandungi subjek iaitu bahagian identiti serta tanda tangan digital. Sijil digital memastikan kedua-dua identiti dan menyulitkan selamat. Bagi tapau web, individu, organisasi, peranti, pengguna atau pelayan, mereka adalah asas untuk melaksanakan keselamatan infrastruktur kunci awam Public Key Infrastructure (PKI). Bagaimana anda menggunakan sijil digital? Sijil digital boleh diguna untuk melindungi tapau web, peranti, pelayan web, tanda tangan, kod perisian email dan banyak lagi. Selain itu, sijil digital boleh membantu menunjukkan data mengaktifkan HTTPS dalam bar URL, membuktikan validiti tapau web, mematuhi piawai PIC, meningkatkan kedudukan CEO untuk tapau web dan mengukuhkan identiti jenama. Siapa yang boleh mengeluarkan sijil digital? Entiti boleh mencipta PKI sendiri dan mengeluarkan sijil digitalnya sendiri. Mencipta sijil yang ditandatangani sendiri. Pendekatan ini mungkin munasabah apabila organisasi mengekalkan PKI-nya sendiri untuk mengeluarkan sijil untuk kegunaan dalamannya sendiri. Tetapi pihak berkuasa sijil CA, Certificate Authority, dianggap sebagai pihak ketiga yang dipercayai dalam konteks PKI, mengeluarkan kebanyakan sijil digital. Menggunakan pihak ketiga yang dipercayai untuk mengeluarkan sijil digital membolehkan individu meluaskan kepercayaan mereka terhadap CA kepada sijil digital yang dikeluarkan. Apakah jenis sijil digital yang berbeza? Domain Validate. Sijil SSL yang disahkan domain menawarkan jumlah jaminan paling sedikit tentang pemegang sijil. Pemohon untuk sijil SSL DV hanya perlukan menunjuk bahawa mereka mempunyai hak untuk menggunakan nama domain, walaupun sijil ini boleh memastikan pemegang sijil menghantar dan menerima data. Sijil ini tidak memberikan jaminan tentang siapa entiti itu. Organisation Validate. Sijil SSL yang disahkan oleh organisasi memberikan jaminan tambahan tentang pemegang sijil. Mereka mengesahkan bahawa pemohon mempunyai hak untuk menggunakan domain tersebut. Pemohon sijil SSL OV juga menjalani pengesahan tambahan tentang pemilik domain tersebut. Extend Validation. Sijil SSL mengesahkan lanjutan EV dikeluarkan hanya selepas pemohon membuktikan identiti mereka dengan kepuasan CA. Proses tapisan mengesahkan kewujudan entiti yang boleh memohon sijil, memastikan identiti sempadan dengan rekod rasmi dan diberi kuasa untuk menggunakan domain dan mengesahkan bahawa pemilik domain telah membenarkan pengeluaran sijil. Faedah sijil digital. Yang pertama, privacy. Apabila anda menyulitkan komunikasi, sijil digital melindungi data sensitif dan menghalang maklumat daripada dilihat oleh mereka yang tidak dibenarkan untuk melihatnya, contohnya hackers. Teknologi ini melindungi syarikat dan individu yang mempunyai banyak data sensitif. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Proses pensijilan digital sebahagian besarnya adalah automatik. Yang ketiga, keberkesanan kos. Berbanding dengan bentuk penyulitan dan pensijilan lain, sijil digital adalah lebih murah. Kebanyakan sijil digital berharga kurang daripada $100 setiap tahun. Yang keempat, flexibility. Sijil digital tidak perlu dibeli daripada CA. Bagi organisasi yang berminat untuk mencipta dan mengekalkan kumpulan sijil digital dalaman mereka sendiri, pendekatan buat sendiri untuk mencipta sijil digital boleh dilaksanakan. TLS ialah Cryptographic Protocol yang didesain untuk keselamatan komunikasi melalui rangkaian komputer. Transport Layer Security (TLS) ialah untuk data yang kita encrypt ni tidak dapat dilihat oleh hackers yang pengodam
supaya data kita ni selamat. Contoh kita send nombor kredit, nombor akaun dan personal information yang lain. So TLS ni akan memastikan information yang kita send ni ialah secure, so hackers tak dapat capai. Kita boleh tengok Alice dia tengah berkomunikasi dengan online bank. Okay, so Alice sebagai klien dia send hello. So message yang Alice send ni dia akan dicapai oleh server bank. So lepas server bank dapat message daripada Alice, so server bank akan reply dengan menggunakan asymmetric public key. Lepas tu dia encrypt. So public key tu encrypt dan dia akan send kepada Alice. Disebabkan TLS, Transport Layer Security, dia akan berlaku satu proses di mana symmetric key akan di-create dengan server punya public key. So dengan TLS, kita boleh nampak dekat sini. Symmetric key. Symmetric key ni Alice punya. So Alice punya symmetric key akan di-encrypt dengan public key server. So symmetric key yang baru akan dihasilkan. Kenapa symmetric key baru yang kena dihasilkan? Contoh macam dua pihak tak boleh berkomunikasi kalau tak ada symmetric key yang sama. So diorang kena share symmetric key yang sama. Sebelum share symmetric key yang sama, diorang kena tukarkan symmetric key tu kepada public key, yang mana kita boleh tengok kat sini. Symmetric key Alice bergabung encrypt dengan public key server dan terhasillah symmetric key yang baru. Lepas tu symmetric yang baru dihasilkan tu, symmetric section key encrypt dengan server public key akan send kepada online bank, iaitu server bank. Server akan unlock. So untuk unlock symmetric key kita kena guna private key. Private key kena guna private key online bank. Kita kena guna private key server itu sendiri. So lepas kita dah unlock symmetric key, kita pun dah dapat symmetric key. So sekarang dua-dua pihak ada symmetric key yang sama. So macam kita boleh tengok, dua-dua boleh communicate dengan baik sebab dua-dua dah ada symmetric key yang sama. So dia akan komunikasi dia lebih laju dan lebih secure. So dekat sini ada satu masalah di mana yang first kita nampak server dia send public key bila Alice hantar hello, dia hantar message. So dia ada reason. Kita sebenarnya tak boleh just send public key kita terus macam tu je. Dia ada bahaya. Okay. Mana bahaya dia datang ialah daripada hackers. So antara klien dengan server ni akan datang seorang baddie, iaitu hackers. So server hantar public key kepada Alice, tetapi baddie dapat dulu. So hackers dapat dulu public key tu dan ditukar public key tu kepada hackers punya public key dan send public key tu kepada Alice. So sekarang Alice dapat public key daripada hackers, bukan daripada server bank. Tapi Alice fikir, oh ini daripada server bank kan. Lepas tu, seperti biasa lah, akan berlaku proses simetrik. Alice punya symmetric key akan encrypt dengan public key hackers. Sebab apa? Dia tak yang sampai dekat Alice ialah public key hacker, bukan public key server. So symmetric key yang baru akan terhasil dan symmetric key itu akan hantar kepada hackers lah. Tapi Alice sebenarnya nak hantar kepada server, tapi hackers akan dapat dulu. Dengan dapat symmetric key, proses yang sama, unlock symmetric key dengan private key. Lepas unlock private key, sekarang Alice dengan hackers ada private key yang sama, symmetric key yang sama. So sekarang
kita akan ada lagi satu proses, hackers akan buat lagi satu proses di mana proses tu yang akan membantu dia untuk tengok atau macam untuk perhatikan perbualan antara Alice dengan server. So, hackers akan buat apa? Dia akan gabungkan server punya public key dengan symmetric key yang dia ada, yang symmetric key yang gabungkan dia dengan Alice. So, public key server dengan symmetric key Alice dengan hackers akan bergabung. So, hackers akan send symmetric key tu kepada server online bank lah. So, dia pun akan buka dengan private key dia dan dia pun akan dapat symmetric key. Sekarang apa berlaku? Alice dengan server boleh communicate, tetapi mereka dua tak tahulah yang ada seorang orang yang tengah ni, dia orang pun boleh tengok perbualan dia orang. Apa masalah kat sini? Dia boleh dapatkan semua information peribadi, nombor akaun, contoh simpanan berapa, semua benda daripada perbualan server dengan client. So, disebabkan benda-benda macam ni berlaku, disebabkan itu kita perlukan certificate authority dan digital certificate. So, digital certificate ni ialah certificate yang di-create oleh certificate authority. Certificate authority iaitu CA. Dia ada banyak CA. Contoh macam GoDaddy, Global Sign, Komando, Sementi. Diorang ni semua akan buatkan digital certificate untuk macam orang macam Alice, macam kita, supaya dia lebih secure. Contoh kita frequently viewing dan sharing confidential and personal information kita. Contoh online banking record, medical report dan credit score semua. So, orang macam Brady tadi, hackers, diorang boleh je masuk tengah-tengah dan kita tak tahu dan ambil semua information kita. Dengan kita buat digital certificate, diorang tak dapat capai. Macam mana? So, kita akan tengok sekarang. So, sebelum kita create digital certificate, Alice kena hantar sedikit personal information dia kepada CA punya authorities lah. Nama dia dari mana, country apa, dia punya information semua. Yang paling penting sekali, dia kena bagi public key dia. So, kita sebagai contoh macam pelanggan kepada CA, contoh yang Global Sign, saya nak dapatkan digital certificate daripada dia, kita kena percaya dan bagi public key kita kepada dia. Sebab public key ni dia boleh buat apa-apa. Contoh, kalau dia ada public key kita, dia pun boleh access kita punya account atau tak. Macam hackers tadi lah, dia pun boleh je masuk tengah-tengah dan tengok apa conversation kita dengan server online bank. So, selepas Alice send dia punya personal information dan public key dia, CA akan identify dan minta proof untuk verify iaitu ni Alice ke. So, proses ni akan dibuat oleh RA. RA ialah Registration Authority. So, lepas buat identity verify semua, kita akan ada proses encrypt. Di mana encryption ni berlaku, public key Alice dengan private key CA akan di-encrypt. So, lepas dah encrypt public key dan private key, public key Alice punya dengan private key CA, dia dah encrypt. So, kita akan dapat satu copy of public key Alice encrypt dengan private key CA. So, keluarlah satu digital certificate.
So sekarang Alice ada digital certificate dia sendiri. Dia tak perlu takut lagi nak communicate dengan mana-mana pihak melalui online sebab dia ada security. So siapa-siapa macam tak boleh masuk tengah-tengah and then hack Alice punya server atau browser, sebab kat sana Alice akan dapat tahu siapa yang sebenarnya tengah berkomunikasi dengan Alice. So kita boleh tengok dia macam mana. So sekarang kita dapat satu situasi di mana online bank dia hantar macam tadi, dia hantar hello ke apa ke, tapi dia tak hantar public key, dia hantar melalui digital certificate. So lepas online bank send, macam biasa lah, baddie atau hackers akan dapatkan digital certificate tu atau message yang dihantar oleh server tu kepada Alice. Hackers akan dapat dulu. So ditukar kepada dia punya digital certificate. Kalau nampak nama semua akan bertukar. Sebab mana? Digital certificate ni dia tak boleh tukar owner dia. Siapa owner dia, siapa yang send, akan keluar nama dia. Contoh macam tadi, kita dapat tahu yang memang digital certificate ni datang dari online bank, server bank. Lepas dah dapat oleh baddie, dia tukar, dia jadi nama baddie, organisation, evil, lepas tu country, macam dark web, macam tu semua kan. So, bila Alice dapat je, browser Alice secara automatik dia tahulah, oh ini bukan daripada server, ini daripada website atau like message yang tak betul, yang tak secure untuk Alice punya browser. So automatic Alice punya browser akan tak accept digital certificate yang datang kat browser Alice tu. So kita boleh tengok beza dia digital certificate daripada server online bank dengan digital certificate daripada hackers. Nama pun like server, lepas tu country dengan organisation dia. Dua-dua ada public key. So dia jadi sebab public key yang online bank send, dia public key online bank punya. Tapi bila baddie send, dia akan keluar dia punya public key. Sebab tu nama dekat digital certificate tu terus keluar.